Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bertemu pada petang yang mulia ini untuk kelas kita yang pertama yang bertajuk Personality Ulul Albab. Jadi kursus kita ini ialah Personality Ulul Albab bagi kumpulan yang kelima. Okey, baik. Jadi sebelum kita teruskan kepada pembelajaran kita, ini ialah kuliah pengenalan. Ini ialah kuliah pengenalan. Jadi bagi siapa yang baru hadir pada hari ini, salam perkenalan dan juga selamat petang. Selamat petang sebab kita dah petang sekarang ni. Okey, jadi untuk pengenalan kursus ini NCC 3707. Okey, pastikan pelajar yang hadir pada hari ini dia ambil kursus ini dalam jadual dia ada terpapar. Takut dia tersilap kumpulan masuk kumpulan yang lain. Jadi ini ialah kumpulan 5. Ini ialah kumpulan 5. Jangan tukar dengan kumpulan yang lain. Okey, baik Jadi untuk kursus Personality Ulul Albab ni insya-Allah ada 5 kelas. Okey, ada 5 kelas pada semester ini. Ditawarkan sebanyak 5 kumpulan. Okey. Ustaz akan mengajar kumpulan 3, kumpulan 4 dan juga kumpulan 5. Manakala Dr. Riswadi akan mengajar pada kumpulan pertama dan juga kumpulan yang kedua. Okey, baik. Seterusnya ialah nama Ustaz ialah Dr. Abdul Hanis bin Embong. Okey, boleh panggil Ustaz sahaja. Okey, boleh panggil Ustaz sahaja. Jadi Ustaz ialah pensyarah di Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan Universiti Malaysia Terengganu. Dan juga di sini ada nombor phone Ustaz lah sebab kita dalam grup kita. Sekiranya ada apa-apa masalah boleh maklum tanya kepada Ustaz 0137395195. Okey, kalau nak senang cuba tanya dalam grup sebab kalau Ustaz tak sempat nak tengok grup kita, mungkin sahabat yang lain boleh tolong jawabkan on behalf Ustaz. Okey, baik sedikit sebanyak sebelum kita pergi kepada kursus ini. Okey, jadi nak maklumkan sedikit bahawa Ustaz mengajar untuk kursus Ulul Albab ini dah 3 hingga 4 tahun lah. Sudah lama untuk kursus ini. Dan juga rata-rata pelajar memberangsangkan apabila mengikut arahan yang diberikan. InsyaAllah tidak ada apa-apa masalah. Okey, baik Jadi ini ialah peringatan mesra kepada semua pelajar sama ada di luar ataupun di dalam kampus. InsyaAllah kelas kita akan berjalan sepenuhnya di atas talian. Di atas talian. Okey, baik Okey, sebelum tu nak tanya berapa orang dalam ni yang ada di dalam kampus? Ada yang dalam kampus. Boleh tulis kat tepi tu ataupun jawab. Berapa orang yang Afiq Haikal dalam kampus. Lagi yang lain luar ke dalam? Yang ada yang jawab luar, Doktor. Baik. Okey. Ramai dalam dalam kampus. Kat luar ada luar kampus juga. Okey, jadi luar kampus ataupun dalam kampus Ustaz rasa tidak ada masalah Nur Zawani dalam kampus Okey, baik. Jadi basically dalam kampus kita akan buat online juga, luar kampus pun kita buat online juga sebab memandangkan orang kata wabak yang ada sekarang ni dan juga apabila online ini mudah kepada pelajar apabila Ustaz save, Ustaz record dan juga Ustaz akan share lagi supaya kamu remind apa yang dinyatakan ketika mana kelas berlangsung insya-Allah. Okey. Jelas Jadi kena sama ada secara fizikal ataupun online. Ini yang kamu perlu tahu. Yang pertama ialah tepati masa. Contoh kelas kita pukul 5. Okey, jadi pukul 5 lah. Macam tadi Ustaz masuk awal. Ustaz tunggu 2 minit lagi. Kemudiannya baru kita mulakan kelas. Jadi jangan lambat. Jangan lambat. Ni ada kawan kita yang lambat ni. Jadi sebab apa? Kalau lambat ni Ustaz kena
Ustaz kena kena request access, bukan request access, mereka kena request access. Jadi Ustaz kena klik, Ustaz kena klik accept. Jadi mengganggu perjalanan kelas sebenarnya. Jadi pastikan masuk awal waktu. Okey, baik yang kedua ialah berpakaian sopan dan kemas semasa menghadiri kuliah dan peperiksaan. Okey, ini secara fizikal, tapi secara online pun perlu berpakaian secara sopan, betul. Walaupun kamu ada di rumah, walaupun kamu ada di hostel, walaupun ada di mana-mana sekalipun, perlu pakaian yang kemas dan juga sopan. Sebab apa? Sebab ini ialah salah satu daripada majlis ilmu. Majlis ilmu ni siapa yang hadir bersama dengan kita? Iaitu para malaikat. Jadi apabila ada perkara ini dikira sebagai ibadah. Apabila kita belajar ni ibadah ke tak? Ibadah kan? Jadi apabila ibadah perkara yang mendapat pahala. Jadi apabila benda yang dapat pahala, perkara yang ibadah dihadiri oleh para malaikat, maka takkan kita nak pakai yang tidak sopan. Jadi basically kena pakaian yang sopan. Kalau perempuan tu kalau boleh pakai tudung, pakai tudung. Sebab dalam kuliah kita insya-Allah akan ada bacaan Al-Quran. Faham Jelas semua? Kalau ada yang tak jelas ataupun Ustaz cakap laju, boleh komen ataupun boleh unmutekan mic kamu dan juga beritahu Ustaz. Okey, boleh Okey, itu ialah dari sudut etika pakaian. Jadi bagi Ustaz, amanah pada diri kamu lah. Ustaz tak nampak kamu pakai baju apa, warna apa semua kan. Itu tak ada masalah atas kamu semua. Tetapi dari sudut keberkatan itu. Dari sudut keberkatan. Jadi apabila kamu pakai yang sopan, bersungguh dalam menuntut ilmu, walaupun buka laptop, buka handset, buka tablet, mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebaliknya, sekiranya kamu tidak pakai yang sopan, maka keberkatan ilmu itu tidak ada nanti. Okey, jelas. Yang ketiga ialah pastikan anda bersedia menghadiri kelas online seperti anda menghadiri kuliah bersemuka. Okey, sebab kita akan ada kehadiran yang Ustaz akan ambil. Ustaz akan ambil kadang-kadang tengah kelas, kadang-kadang akhir kelas, kadang-kadang awal kelas. Jadi Ustaz akan ambil secara random. Okey, sebab itu Ustaz kata kena hadir awal. Yang keempat ialah jika gagal hadir ke kuliah, berikan surat sakit atau surat tunjuk sebab. Contohnya tak boleh nak hadir minggu depan, sebab apa dan kenapa. Jadi sila nyatakan kepada ustaz. Bagi bukti. Kalau kamu tertidur, tak ada bukti, fine lah. Tetapi jangan lebih daripada 3 kali. Sebab apabila lebih daripada 3 kali, kamu tidak dibenarkan ambil peperiksaan nanti. Boleh Jadi kalau ada sakit, sila bukti kena ada. Kalau kamu tak sihat, kamu kontak rapat and so on, jadi pastikan ada bukti. Dulu mungkin bukti itu tak penting, sekarang ni bukti itu perkara yang penting. Sebab kita tak jumpa, maka in case ada apa-apa masalah, ia lebih transparent. Okey, lebih jelas. Ustaz, saya tak hadir 5 hari. Sebab apa? Ni, saya contohnya ada masalah dengan akademik. Ini surat dia. Okey, tak ada masalah. Jadi kalau kamu senyap sahaja, akhirnya tak tahulah ada kelas ke tak ada. Ini boleh di-applykan kepada semua kursus yang kamu ambil. Komunikasi kena jelas. Okey? Jangan berselindung. Kalau kamu tak sihat, sakit, COVID, kontak rapat dan sebagainya, jangan segan, jangan malu, jangan senyap. Maklum kepada pensyarah. InsyaAllah pensyarah tidak ada masalah. Semua faham. Sebab kita dalam keadaan yang sukar sekarang ni. Okay, baik, jelas Okey, seterusnya kita akan lihat lagi. Okey, pengenalan kepada kursus kita. Okey, baik Semua tengok di sini apakah pengenalan kepada kursus kita. Okey. Dalam kursus kita, kita ada 3 jam kredit. Ini kursus kita 3 jam kredit. Jadi sinopsis kursus yang pertama ialah kursus ini mendedahkan pelajar kepada konsep personality ulul albab. Okey. Ulul albab maksudnya ialah orang yang mempunyai akal fikiran, orang yang mempunyai jiwa yang besar, yang tidak melihat hanya di hadapan tetapi melihat pada untuk masa hadapan. Bukan tengok pada esok hari tetapi tengok pada 10 tahun akan datang. Kamu jangan tengok pada kamu esok-esok kamu nak buat apa, lusa buat apa. Yang tu bolehlah. Tapi untuk misi dan juga visi kamu, tengok 10 tahun akan datang, kamu nak jadi apa dalam bidang kamu. Sains, biologi ke, kimia ke, engineering ke, prinsip account ke, sains sosial ke. Semua itu
Tak ada masalah. Yang penting kamu mesti melihat ke hadapan. Kamu mesti ada cita-cita nak kerja apa kan? Mesti ada cita-cita nak bantu keluarga, betul? Mesti ada cita-cita nak bantu ibu bapa esok-esok. Mesti cita-cita kamu nak dapat ilmu yang sebanyaknya apabila belajar di universiti. Jadi itu Ustaz kata, jangan tengok pada hari esok, tapi tengok pada 10 tahun akan datang apa yang kamu akan jadi kelak. Boleh dia sama macam kita bawa kereta. Kalau kita bawa kereta, kita tak tengok depan jalan, kita akan tengok jauh. Traffic light, kita tengok depan-depan tu kan. Supaya kita tahu hala tuju kita. Jadi mungkin kamu, kalau tahun pertama mungkin tak nampak lagi hala tuju. Tapi ada yang tahun 2, tahun 3, dah nampak dah hala tuju. Berapa orang tahun 1 dalam ni? Cuba type dekat tepi tu. Dekat chat tahun 1. Ramai ke tahun 1 ni? Okey, ada tahun 1. Okey. Okey, ramai juga. Afiq Haikal, Razin, Nurzawani. Okey, tahun 1 ni yang nombor metrik ni Ustaz. Kalau boleh lain kali letak nama betul lah. S63710 ni letak nama betul supaya Ustaz boleh panggil kamu Nur Amirah Nazira. Okey. Okey, ni tahun 1 ramai tahun 1 Wan Ainul. Okey, tahun 1. Ahlan wa sahlan. Welcome to Universiti Malaysia Terengganu. Selamat datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kepada kamu. Sama ada tak kamu semester pertama ataupun semester kedua. Tak ada masalah. Yang penting apabila kamu tahun 1 masuk ke universiti, objektif kamu ialah 1. Itu nak belajar. Betul tak? Objektif kamu ialah 1. Itu nak belajar. Tidak lain, bukan nak kerja, nak dapat duit, bukan nak buat benda lain, tapi nak belajar untuk dapatkan ilmu pengetahuan. Okey, baik Okey, siapa yang tahun 2? Cuba tulis dekat chat. Siapa yang tahun 2? Ada tahun 2 ke? Ke tak ada tahun 2? Okey, tak ada tahun 2 ni. Okey, tahun 3 ada? Tahun 2 ada. Ada Ikmal ada tahun 2. Okey. Izzati okey ada Alif, Akhbar. Okey, ada tahun 2 Okey. Tahun 1, tahun 3 ada. Oh, ada tahun 3. Nur Atikah tahun 3. Okey Okey. Mega Kartika tahun 3. Ustaz rasa macam pernah ambil dengan Ustaz ni Mega Kartika dulu ni Sebab namanya yang unik itu. Okey, baik. Tahun 3, tahun 3 tahun 4 ada? Ke tak ada dah? Ada yang tahun 4 ke? Tak ada Okey, jadi yang paling senior tahun 3 lah. Tahun 3. Kalau kita bersemuka, Ustaz akan mix kelas kamu. Jadi yang tahun 3 bersama dengan tahun 1, tahun 1 bersama dengan tahun 2. Supaya kita dapat bergaul dengan cara yang matang. Cara buat kerja bertugasan berkumpulan. Kita duduk sama-sama dalam satu kumpulan, baca Quran. Sebab kita akan ada talaki dan juga tasmi'. Okey ni. Okey, ada yang pernah belajar dengan Ustaz. Mega Katika pernah ambil, ya betul. Farah Iliana pun pernah belajar dengan Ustaz. Okey, baik. Jadi kalau yang pernah belajar dengan Ustaz, dia tahulah style Ustaz macam mana, kaedah apa yang ditekankan oleh Ustaz. Okey, baik Afiq Aikal pun. Jadi semua yang pernah ambil dengan Ustaz lah ni, Afiq pun sama juga Okey, jadi Aisyah pun sama. Jadi tak perlulah Ustaz kenalkan diri sepatutnya tadi. Okey, Atikah juga. Okey, baik Terima kasih kerana ambil lagi subjek dengan Ustaz ramai. Mas Wani Nur Adilah Yaakob. Okey, baik. Okey, terima kasih ramai Okey, kita lanjutkan lagi untuk pengenalan. Kita ini pengenalan, jadi Ustaz tak nak lama. Okey, ini pengenalan, tak nak lama sebab ni pun dah pukul 5. Kamu pun nak rehat apa semua kan. Jadi kita tengok yang penting Okey, kursus ini mendedahkan kepada pelajar konsep personality ulul albab. Okey, betul. Ciri-ciri yang mendasarinya serta proses pembinaan merangkumi elemen Quranik, ensiklopedik dan ijtihadik. Jadi apabila kamu nak jadi orang ulul albab, orang yang mempunyai jiwa yang besar, minda yang dinamik, maknanya apa yang kamu perlu ada? Kamu tengok cirinya. Cirinya antara ialah 3. Yang pertama elemen Quranik, yang kedua ensiklopedik, yang ketiga ialah ijtihadik. Boleh 3 tu. 3 tu ialah perkara yang perlu ada dalam seseorang yang digelar ulul albab. Ulul albab ni ialah orang yang holistik. Berjaya dunia, berjaya akhirat. Duniawi pun dia berjaya, ukhrawi pun dia berjaya. Ustaz, Kita dikehendaki menghafal ayat Quran secara bertajwid dan lancar. Ini dia. salam Ya, Ustaz. ya teruskan. Tanya,
Ijtihadik tu apa maksudnya? Kalau Ustaz nak tegang ni, dia panjang Ikmal. Oh, Tak. okey okey. Okay, Terpulang. sebab nanti kita akan masuk ni overview. Tapi tak apalah, since kamu dah tanya, Ustaz beritahulah. Ijtihadik ni ialah daripada kalimah ijtihad. Ijtihad ni ialah keupayaan minda dalam memberi penyelesaian berdasarkan keilmuan dan kepakaran yang ada. Itu ijtihad. Okey. Ijtihadik orang yang boleh memberi pandangan. Okey, contohnya siapa kita sekarang ni? Para mufti, para agamawan, orang-orang yang hebat dalam bidangnya. Dia memberi penyelesaian terhadap masalah ummah. Itu ijtihadik. Jadi kalau orang nak berijtihad, dia perlu ada apa dia? Ilmu. Ilmu tu bukan ilmu dalam buku, ilmu berguru saja, tapi perlu ada ilmu waqi'i ataupun realiti setempat. Supaya hukum hakam, pandangan yang dikeluarkan sesuai dengan orang di sekeliling. Boleh, itu ijtihadik. Kalau lebih kepada yang hebat lagi, orang-orang terdahulu, antaranya Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu antara imam yang dia apabila beri penyelesaian, orang ikut. Sebab apa? Sebab berasaskan kepada keilmuan dia. Dan juga dia punya autoriti tu orang semua tahu. Macam kita mufti lah. Kalau yang kontemporari ni, mufti contoh ni yang mudah untuk faham. Mufti keluarkan pandangan, yang lain semua ikut. Boleh tu ijtihad. Faham Ikmal? Nanti kita akan masuk tajuk ni secara khusus, secara particular. Nanti kamu akan tengoklah. Okey, pelajar dikehendaki menghafal ayat Quran secara bertajwid dan lancar. Nanti Ustaz akan cerita apa yang ada dalam hafalan Quran ini. Okey. Selain itu, pelajar didedahkan, bukan disedahkan tu, didedahkan. Okey. Didedahkan bagaimana untuk memahami ilmu Al-Quran sebenar dan ruang untuk meningkat keyakinan melalui pengalaman tokoh-tokoh ilmuwan Islam terdahulu yang boleh dimanfaatkan pengalaman dan nilai-nilai Islam yang dilalui dalam kehidupan. Jadi akhirnya para pelajar semua akan memanfaatkan apa yang ada di sebalik seorang ilmuwan itu. Pengalaman yang ada, nilai Islam yang ada pada tokoh tu, kamu kaji, kamu keluarkan apa yang dia ada. Ibnu Sina, apa yang Ibnu Sina ada? Al-Khawarizmi, apa Al-Khawarizmi ada? Al-Farabi, apa yang Al-Farabi ada? Kemudiannya apa yang kamu rasa benda tu kamu boleh apply sebagai seorang pelajar. Sama ada pada waktu sekarang ataupun pada masa akan datang. Okey, ini hasil pembelajaran kursus kita. Boleh tengok di hadapan semua. Okey, iaitu CLO 1, learning outcome yang satu ialah menghafal surah-surah pilihan yang ditetapkan sesuai dengan amalan harian. Okey, ini kamu kena hafal lah. Tapi jangan bimbang, ada beberapa pilihan tidak susah dan juga tidak senang. Yang kedua ialah menerangkan pandangan terhadap pengaplikasian ilmu-ilmu Quranik, ensiklopedik dan ijtihadik dengan disertakan ayat-ayat Quran yang berkaitan. Jadi nanti kamu akan buat tugasan secara berkumpulan. Kamu buat tugasan secara berkumpulan, kamu pun akan tengok apa itu Quranik. Apa yang ada di sebalik ilmu ensiklopedik. Apa yang ada di sebalik ilmu-ilmu ijtihadik. Kemudiannya apa dalil yang ada dalam Quran. Yang ni kamu perlu tahu, dalami dan juga hafal sedikit. Okay, kena hafal lah. Contohnya ayat berkaitan dengan solat. Kalau Ustaz tanya kamu sekarang ni, cuba baca dalil solat. Boleh baca tak? Okey, solat. Okey, baik. Kita nak puasa lagi berapa? Seminggu, 2 minggu lagi contohnya kan. Boleh tak kamu baca dalil puasa? Bukan terjemahan tapi baca ayat Quran. Boleh tak? Jadi kalau siapa kata boleh, Alhamdulillah. Siapa yang kata tak boleh, inilah kursus yang akan bantu kamu. Dalil untuk berpuasa contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Boleh faham? Itu ialah ayat berkaitan dengan dalil puasa. Hai orang-orang beriman, difardukan ke atas kamu untuk berpuasa seperti mana orang-orang terdahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu bertakwa. Jadi dalam kursus kita ni, kamu akan hafal ayat tu.
ayat berkaitan dengan Quranik, pembersihan jiwa, ensiklopedik, ayat berkaitan dengan embryo, ayat berkaitan dengan perkara-perkara yang lain lah. Dan ijtihadik juga. Okay. Okey, itu ialah LO5 aras A3. Okey, yang ketiga ialah menilai secara bertulis atau lisan maklumat berkaitan isu-isu masyarakat semasa dari aspek pemikiran, amalan rohani dan juga penglibatan dalam sistem hidup moden. Ini ialah laporan bertulis yang kamu perlu buat. Nah, ada pelbagai lah. Antaranya ialah menyelesaikan masalah isu semasa yang ada. Yang kedua, sama ada dia mengkaji tokoh-tokoh kontemporari ataupun ia membuat laporan bagaimana cara untuk menerapkan amalan rohani ke dalam masyarakat. Dia ada beberapa jenis lah. Nanti Ustaz akan tentukan dalam kelas kita akan datang, insyaAllah. Okey, faham semua Ada 3 benda ni yang penting. Yang pertama ialah hafal surah-surah pilihan. Yang kedua, ialah perlu menerangkan, menjelaskan 3 elemen ni, Quranik, ensiklopedik, ijtihadik. Yang ketiga ialah kamu mengulas isu-isu. Kamu mengaitkan isu-isu. Sama ada isu itu berkaitan dengan kontemporari ataupun isu yang telah lama berlaku tapi kamu nak cuba selesaikannya. Okay, baik. Okey, seterusnya ialah kandungan kursus. Kandungan kursus konten yang ada di dalam kursus kita. Yang pertama ialah insya-Allah saya akan ada pengenalan kepada personaliti ulul albab. Apa itu ulul albab? Kan? Definisi kepada ulul albab itu penting. Sebab nanti kamu nak cerita kepada orang lain. Kalau kamu sampaikan kepada orang lain salah maklumat, maka ustaz lah yang menyampaikan. Ustaz juga salah bagi maklumat. Kamu pula sampai kepada orang lain, salah juga maklumat. Jadi perlu dijelaskan apa maksud ulul albab. Ustaz yakin kamu pernah dengar ulul albab dekat tempat lain. Tapi definisi dia secara khusus mungkin kamu tidak tahu. Okey, yang kedua ialah tokoh-tokoh ulul albab. Okey, bermula daripada apa? Nombor 3 tu. Model kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat pergi kepada generasi yang seterusnya. Okey, sebab apa kita akan lihat model kepribadian Rasulullah? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah maksum, seorang yang dipelihara oleh Allah dan juga tidak melakukan dosa dan juga maksiat. Okey. Ini ialah model kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, next kita akan ada konsep personality Quranik. Quranik ialah pembentukan jiwa dan amalan. Jiwa kamu nak bersihkan diri kamu, jiwa kamu daripada perkara yang mazmumah, yang tak baik, daripada perkara riak, daripada perkara memandang rendah kepada orang lain. Bagaimana? Jadi kena ada ayat-ayat dia, pembentukan jiwa dan amalan. Yang nombor 5 ialah konsep personality ensiklopedik. Ensiklopedik ialah gabungan ilmu wahyu dengan ilmu sains yang dinyatakan dalam Al-Quran. Siapa tokoh dia dan juga apa ayat Quran? Dalam Quran ada ayat berkaitan dengan matahari. Betul tak? Ayat berkaitan dengan bukit. Betul? Ada. Ayat berkaitan dengan embrio dalam perut ibu, dalam rahim. Apa yang ada? Lepas 40 hari apa yang tumbuh? Daging. Lepas itu tulang. Lepas itu ditiupkan roh. Apa yang ada di sebaliknya kan? Oksigen apabila kita pergi ke tempat yang tinggi akan rasa kurang oksigen. Itu ada dinyatakan dalam ayat-ayat Al-Quran melalui ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat alam semesta. Dan juga cara realitinya, ayat-ayat berkaitan dengan semesta itu lebih banyak daripada ayat-ayat hukum hakam. Ayat hukum hakam puasa, solat, zakat, haji, berkahwin, bernikah, yang lain-lain tu, dia tak banyak. Okey, setengah kata 500 ayat, ada kata 200 ayat. Tetapi yang banyak ialah ayat berkaitan dengan apa? Alam semesta. Matahari, bulan, bintang, gunung, ganang, bukit, orang. Apa lagi? Berkaitan dengan tumbuhan pun ada. Berkaitan dengan binatang pun ada. Berkaitan dengan buah-buahan pun ada. Nampak tak? Jadi Quran, dia secara spesifik, dia cerita tentang ayat-ayat alam semesta tu supaya kita berfikir. Bukannya untuk baca, tutup, tidur. Sebab itu nanti kita akan baca Quran. Ada masa kita akan tengok tafsir supaya kita mendalami tadabbur ayat Al-Quran. Okey, baik. Seterusnya ialah nombor 7 kerja 8. Nombor 6 konsep personality ijtihadik. Iaitu perundangan Islam melalui dalil-dalil Quran dan Sunnah. Jadi apabila kamu nak bagi pandangan, kamu nak bagi penyelesaian, mestilah ada undang-undangnya.
undang-undang itu mestilah ada dia punya tingkatannya. Pertama tengok kepada Quran dulu, lepas tu sunnah, lepas tu ijma', lepas tu qiyas, lepas tu ulama'-ulama' yang lain. Jadi kita panggil hierarki dalam ilmu dunia Islam. Nombor 7, okey, nombor 6 penting supaya kamu tidak sama dengan orang awam yang selalu orang kata komen tanpa ada ilmu agama. Boleh faham sekarang ni banyak di luar sana netizen apa semua yang apabila ada isu-isu berkaitan dengan agama terus balas dengan emosi tanpa dengan ilmu. Jadi Ustaz nak kamu bezakan diri kamu dengan diri mereka. Jadi kamu apabila komen dengan cara yang rasional. Sebab kamu orang yang belajar di universiti, kamu juga orang yang tahu hierarki ilmu Islam itu. Boleh jelas? Okey, baik. Nombor 7, kerja lapangan dan penyediaan laporan. Kan ada lah. Okey, yang nombor 8, tasmek perbincangan. Perbincangan tu lah, bukan perincangan, perbincangan. Dan rumusan, dan juga nombor 9 ialah penutup. Okey. Untuk nombor 7, saya akan maklumkan nanti apa tugasan yang perlu kamu buat. Untuk nombor 8, tasmek ialah memperdengarkan bacaan Quran. Okey Tasmek maksud dia ialah memperdengarkan bacaan Al-Quran. Kepada siapa? Kepada guru. Itu penting Okey, baik. Itu ialah beberapa perkara berkaitan dengan kandungan kuliah. Ada apa-apa soalan setakat ni? Ada apa-apa soalan dalam kandungan kuliah, konten, kos konten ni? Ada apa-apa persoalan tak daripada pelajar? Ke tak ada faham? Okey, tak ada Saya rasa semua faham Baik, seterusnya kita pergi kepada kaedah penilaian dan pemarkahan. Inilah yang penting untuk para pelajar dalami. Yang pertama ialah tasmi' ayat Al-Quran. Ada 40%. Okey. Iaitu secara individu. Laporan bertulis 30% individu. Laporan bertulis ataupun video 30 kerja berkumpulan. Okey. Yang ni Ustaz akan tulis pembentangan Pembentangan. Pembentangan. Okey. Jadi pembentangan ni ada apa? Yang pertama ialah Quranik, yang kedua ensiklopedik, yang ketiga ijtihadik. 10, 10, 10. Jadi 3, jadi 30. Boleh Itu pembentangan. Laporan yang macam Ustaz beritahu tadi, isu-isu kontemporari ataupun tokoh kontemporari. Kemudiannya tasmi' ayat Al-Quran. Okey, yang ni Ustaz nak kamu jujur kepada kamu. Sila beri perhatian. Untuk tasmi' ayat Al-Quran ini ada beberapa bahagian. Okey. Ada dua bahagian lah secara mudahnya. Yang pertama ialah orang yang pernah menghafal sebelum ni. Kalau kamu pernah menghafal Quran sebelum ni, dah habis juzuk 30 ataupun dah habis 5 juzuk, 2 juzuk, 1 juzuk ke, sila ambil pilihan hafal surah pilihan. Kamu pilih untuk menghafal surah pilihan. Jangan ambil untuk hafal surah-surah lazim. Boleh faham Contohnya, Ustaz hafal 2 juzuk. Dah habis dah juzuk 30 dengan juzuk 1. Jadi bila Ustaz nak tasmih, Ustaz pun kena pilih ayat-ayat pilihan. Surah-surah pilihan yang tinggi. Tapi tinggi pun tak adalah susah. Surah Al-Mulk, surah Al-Waqi'ah, surah apa lagi? Surah Yasin, surah As-Sajdah. Hanya pilih 4 sahaja daripada 8 surah. Jadi 8 surah Ustaz senaraikan, tapi kamu hanya perlu bacalah 4 sahaja. Sekiranya tak hafal Quran, sila hafal 20 surah lazim. Bermula dengan Ad-Duha sehinggalah An-Nas. Bermula daripada Ad-Duha sehinggalah An-Nas. Jadi bagi yang tak pernah hafal, ambil option yang kedua. Iaitu surah Ad-Duha sehingga An-Nas. Itu surah pendek tapi kamu perlu hafal lah. Dan juga pendengarkan bacaan kepada Ustaz. Okay, boleh faham Jadi bacaan tersebut ialah secara individu. Bukannya secara berkumpulan. Secara individu. Baca Quran secara individu. Tapi untuk 14 semester, untuk 14 minggu, insya-Allah tak ada masalah. Sebab kamu ada banyak masa lagi. Banyak masa lagi kamu ada untuk hafal, duduk di rumah, duduk di hostel kan.
Pagi-pagi, tengah hari ke petang ke ada masa, hafallah surah-surah yang perlu. Okey, bukan Ustaz suruh baca sekaligus, bukan. Boleh baca secara peringkat-peringkat. Tak ada masalah. Okey, next ialah kemahiran yang dipindahkan ialah yang Ustaz, pertama. Ustaz, Ya, ya. macam masa contohlah saya kena baca ayat hafazan dekat Ustaz, saya baca surah tu, Okey. sekali lah tu semua ada 20 surah tu, kalau macam tu. Nah, tak perlu sekali. Kamu Okey, boleh okey. pilih untuk baca kali pertama, kamu baca surah pendek sahaja. Okey. Oh, okey. Kali kedua, kamu baca surah pertengahan yang sederhana. Kali ketiga, kamu baca surah-surah yang panjang. Oh, okey, okey, okey. Ha, tu Nampak menarik. tak? Kategorikan dia supaya mudah kepada kamu. Kalau Mula baca pening, sekaligus, pening, kamu akan ya, tertukar nanti. Banyak salah, banyak potong markah. ya, ya, saya mula pening kepala tadi dah kata ayuh 20 surah. Sorry, sorry. Yeah. Balik rumah, nanti kalau di rumah di hostel, cuba tengok. Start daripada Ad-Duha sampai An-Nas. Surah apa yang ada? Ada surah pendek, Ustaz, kalau ada macam surah surah tu sederhana. Ya? kalau macam surah tu panjang, Mhm. kena like sekali hafal ataupun boleh like dia kena sekali habis lah macam tu. Kalau kamu ambil surah pilihan, Okey. kamu boleh baca dua kali. Contohnya kamu pilih surah Ya. Al-Mulk. Okey. Al-Mulk ada dua muka surat setengah. Kamu Ah. baca hari ini satu muka surat dulu. Lepas tu minggu depan muka surat yang kedua. Boleh. Oh, faham. Ya, Ah, terima kasih Ustaz. okay, okay, sama-sama. Dan juga apa yang Ustaz nak tekankan kepada kamu, di samping kamu hafal, kamu kena murajaah juga. Murajaah ini maksudnya ialah ulang hafalan bacaan kamu. Jangan hafal semata tetapi tidak ulang. Kalau tidak ulang maka tidak ingat, kamu tidak boleh bawa dalam solat. Sebab objektif kursus ni di samping apa yang kamu nampak tadi ialah secara tidak langsung melatih kamu baca Quran dan juga kamu boleh bawa bacaan yang berkualiti dalam solat. Boleh faham Lebih-lebih lagi kalau lelaki nak jadi imam nanti di surau, di masjid, di dalam keluarga, di mana-mana, di hostel ke kan. Jadi kena ada apa? Keyakinan diri. Kena belajar tajwid. Okay, nanti Ustaz akan share link. Ada link tu Ustaz akan invite ke dalam satu grup. Grup tu ialah untuk grup yang Ustaz buat untuk kelas tajwid secara mingguan online. Okay, hari Sabtu pukul 8 sampai pukul 8.30 sahaja. Jadi nanti kamu masuk dalam grup tu, Ustaz bagi link, kamu pun masuk pada hari sekian dengan topik sekian, dengan talaki ayat sekian. Semua dah detail lah. Jadi kalau ada masa, sila masuk. Okay, next. Okay, kemahiran apa yang kamu dapat? Yang pertama ialah komunikasi skill. Sebab apa? Sebab nanti kamu akan bentang. Nanti kita akan create kumpulan. Kemudiannya kamu akan melakukan pembentangan. Kumpulan yang pertama sila bentang. Okey, jadi kamu akan ada cara untuk berkomunikasi. Yang kedua ialah etika dan juga profesionalism. Maksudnya kamu kena ada etika kamu sebagai seorang Muslim dalam kata melalui alam pelajaran. Jadi kamu kena waktu kena ikut, tugasan kena hantar, tugasan berkumpulan apabila discuss dalam grup kumpulan kamu kena attend. Kalau tak boleh attend, kena bagi tahu tak boleh hadir sebab sekian-sekian banjir ke apa ke kan. Boleh Itu etika. Professionalism ialah kamu kena bercakap secara ilmiah. Kan? Kamu pun cakap dalil ni, kamu baca ayat Quran, Ustaz apa tegur bila cakap ayat Quran, kena jelas. Apabila kita baca tafsir, kena beritahu apa rujukan tafsir tersebut. Contohnya kan. Jadi tu lebih kepada kamu punya professionalism. Okey, baik jelas Okey, yang lain tidak ada lah. Itu sahajalah untuk hari ini. Nanti slide ni insya-Allah saya akan letakkan di dalam e-learning kamu. Dalam e-learning masing-masing boleh tengoklah kita punya slide ni insya-Allah. Satu lagi Ustaz nak ingatkan kepada kamu, bagi yang tidak tahu, yang pernah ambil dengan Ustaz subjek lain mungkin dia tahu. Yang first time ambil dengan Ustaz, dia perlu tahu. Apa dia? Iaitu dalam kursus ini apabila kamu ambil 3 subjek, kamu berjaya dapat sijil penyertaan. Sijil Ulul Albab daripada Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan. Dalam gagasan Ulul Albab, kita ada 6 kursus. Okey, yang pertama personality Ulul Albab,
Yang kedua ialah fiqh ibadah. Yang ketiga ialah Quran dan juga dunia moden. Yang keempat ialah da'i dan masyarakat. Yang kelima tasawuf Islam. Yang keenam ialah hadis pilihan. Siapa yang ambil 3 kursus ini dan berjaya lulus, sila datang ke Pepal, Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan, maklum kepada Ustaz untuk Ustaz bagi sijil. Apa guna sijil itu? Sijil itu ialah apabila kamu nak pergi bekerja esok-esok, kamu nak pergi ke mana-mana tempat yang ada tawarkan Islamik punya bahagian, maka kamu beritahu sijil tu kamu dah ambil kursus-kursus keislaman. Antaranya apa dia? Fiqh ibadah. Lagi apa lagi? Personality ulul albab. Jadi dia akan tanya apa yang ada dalam kursus ni. Kamu beritahu lah. Ada hafazan ayat Quran, ada belajar tajwid, ada belajar solat, ada belajar dari dalil. Dia akan jadi yakin dengan kamu. Boleh? Itu ialah add-on lah. Tambahan kepada sijil yang sedia. Ada sijil akademik kamu. Mungkin bidang kamu berbeza. Kat sini tidak ada pengajian Islam. Bidang kamu contohnya sains sosial, ekonomi, kaunseling, kan? Kemudiannya ada biologi, ada sains makanan, ada engineering, kejuruteraan. Tapi kamu dalam masa yang sama, kamu banyakkan sijil-sijil yang lain. Termasuklah sijil keagamaan. Dia akan bantu kamu bila kamu nak bekerja esok-esok apabila kamu dah graduate daripada Universiti Malaysia Terengganu. Okey, ada apa soalan daripada para pelajar? Ustaz saya itu sahaja. Ustaz akan bagi, Ustaz akan share link kepada kamu untuk scan QR code. Okey, Ustaz akan share link kepada kamu untuk scan QR code. Sementara tu kalau ada soalan boleh tanya kepada Ustaz. Maaf Ustaz, tadi yang Ustaz beritahu 3 subjek tahu Ustaz? Fiqh ibadah, Dia ada 6 subjek semuanya di bawah gagasan ulul albab. Ustaz sebut Yang pertama personality ulul albab. Yang kedua ialah fiqh ibadat. Yang ketiga ialah Al-Quran dan dunia moden. Yang keempat ialah da'i dan masyarakat. Yang kelima ialah tasawur Islam. Yang keenam ialah hadis pilihan. Kalau ambil 3 daripada 6 tu, lulus, datang ke Pepal, layak untuk mendapat sijil. Boleh? Faham? Faham Ustaz. Terima kasih. Baik, sama. Ustaz, kelas ni secara online saja ke akan ada face to face? Secara online sahaja. Secara online sahaja sebab ada setengah pelajar yang tidak ada di dalam kampus, memudahkan cara, dan juga dengan COVID-19 kini yang banyak ini, kita teruskan dengan online saja. Boleh Ustaz tahu untuk kelas kamu yang lain online ke ataupun fizikal? Kelas saya ada yang fizikal, hybrid lah, hybrid. Hybrid. Okey, kelas apa tu? Subjek apa tu? Boleh Ustaz tahu? Kelas saya punya ekologi marine. Okey, baik. Mungkin subjek kamu tu perlu kepada bersemuka apabila dia melibatkan lab ke technical part. Okey, kalau technical part memang perlu kepada bersemuka. Macam Ustaz, macam subjek kita dia lebih kepada teori, betul? Dan juga hafalan, kamu sendiri perlu hafal. Ustaz perlu dengar sahaja. Jadi di situ less bertemu pun tak ada masalah. Yang penting kamu fulfillkan bahagian kamu. Okey, boleh scan QR code semua. Boleh nampak QR code semua? Sila scan. Okey, dah scan Okey, kalau dah scan, Ustaz rasa itu sahaja pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada esok lusa hari untuk kita cerita secara detail apa yang ada, apa yang dimaksudkan dengan ulul albab itu. Boleh Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi kelas kita dengan surah Al-Asr dan juga kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu was solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, boleh bersurai semua lepas kamu dah scan QR code. Okey, sama-sama jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.